baca Al-Fatihah, tak ada. Jadi tertib tu settle, niat pun settle. Yang paling penting rukun qauli dan fi'li. Apa dia? Bacaan Al-Fatihah, bacaan tahiyat akhir, bacaan takbir dan selawat pada Nabi dan tahiyat. Itu je rukun qauli. Rukun fi'li, rokok dengan betul, sujud dengan betul, iktidalnya dengan betul, qiyam dengan betul. Itu sahaja. Kalau perfect yang tu, insya-Allah Tuhan terima. Yang khusyuk itu tidak wajib. Tidak wajib dalam hukum syariat syarak. Tetapi Imam Ghazali kata khusyuk itu menyebabkan Tuhan terima sembahyang kita. Tuhan terima sembahyang kita. Kalau tak, Tuhan tak terima. Itu bagi orang tasawuf lah. Walaupun macam tu, kita kena usaha juga untuk khusyuk dalam sembahyang, walaupun sekejap. Tetapi ingat, kita dah ingat tentang khusyuk dalam sembahyang tu. Kita ingat seminit je, satu rakaat je. Aku nak khusyuk rakaat pertama je. Rakaat kedua, ketiga, keempat ni aku tak nak khusyuk. Awal-awal lagi kita niat macam tu, tak boleh. Ni kita memang fikiran kita betul-betul melayang. Tapi apabila kita teringat, kita pun terus khusyuk balik. Aku semayang ni, duk fikir tentang kereta, duk fikir tentang motor, duk fikir tentang kerja. Dalam fikiran. Lepas tu dalam kita berfikir, terlintas, aku sedang solat ni. Terus hadirkan hati dengan solat. Jangan kita layang. Ni kita layang. Sampai bagi salam kita layang. Sedangkan kita ingat dah, kita sedang semayang. Kalau kita tak ingat, kita memang dilarang oleh syaitan, nak macam mana? Tapi ni kita ingat dah. Tapi saja layang, best ni layang ni dah fikiran waktu sembahyang. Layang kereta, layang bermain dengan cucu. Bermain dengan cucu dah sembahyang. Dan fikiran, balik nanti aku nak pergi jumpa cucu aku ni, nak pergi beli aiskrim ni, nak pergi beli burger ni, di Taman Mawar contoh. Kejap lagi pas ni aku nak pergi Nagre ni, nak pergi minum kopi. Sekian-sekian dalam fikiran. Bila? Ketika sembahyang Isyak. Kita dah ingat dah kita sembahyang, tarik balik khusyuk tu. Jangan kita layang. Ni kita layang dah sekali. Imam pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun bagi salam. Berdoa pun kita ingat lagi benda lain. Nak pergi Nagre ni, Nagre. Nak pergi ke curry house. Tengah berdoa tu, mulut amin. Hati melayang habis sampai kucing. Nak pergi uptown je lagi ni. Uptown. Dalam fikiran. Tetapi mulut amin. Pejam mata, khusyuknya Pak Haji ni. Bukan khusyuk, tapi duk fikir benda lain. Jadi sembahyang pastikan hadirkan hati. Ketika berdoa pasti hadirkan hati, sebab kita minta dengan Allah. Sembahyang ni kita nak persembahkan pada Allah. Jangan sekali-kali kita beri yang tercorok dan terburuk. Kita nak beri pada Allah Ta'ala ni, nak persembahkan pada Allah Ta'ala amalan solat kita ni. Jadi buat yang the best, terbaik. Jangan buat cincai, tak apa, asal semayang je. Lepas tu masuk api neraka, mudah. Tak boleh. Pastikan pertama belajar. Pastikan rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, syarat sah semayang, syarat wajib semayang, settle. Yang kedua, pastikan hati kita pun sama. Hati kita bersama, jangan melilau ataupun khayal banyak sangat. Jangan khayal banyak sangat. Pastikan hadir hati ketika solat. Itu saya berpesan pada diri saya sendiri tu. Saya pun sama dengan tuan-tuan. Bukan saya bercakap ni, saya ni baik, tak. Saya pun memang tak khusyuk juga sembahyang. Tapi apabila kita teringat, kita hadirkan balik. Tapi susah hati ni. Selalu je kita dimain-mainkan oleh syaitan, dibisik-bisik, di anuk-anuk oleh syaitan supaya suka melilau atau khayal dan sembahyang. Okey, saya setakat itu saja. Ada soalan tak sekarang?
Hadis ke apa? Okey. Yang kedua tentang solat. Adakah Nabi pernah melakukan apabila solat dia bersujud dulu ataupun takbir? Okey. Pertama tentang wuduk. Ada hadiskah ataupun ada ayat Quran kan macam itulah, dalil kah? Mana ketika kita berwuduk tu kita ada doa. Ya Allah, selamatkanlah tangan aku daripada api neraka. Ya Allah, jauhkanlah wajah aku daripada terkena sentuhan api neraka. Ya Allah, jauhkanlah tapak kaki aku daripada api neraka dan jadikan tapak kaki aku ini berjalan lancar dan di titian siratmu. Itu ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, dikasan daripada Imam Ghazali. Kitab Jawi pun ada terjemahkan. Bidayatul Hidayah. Satu lagi kitab Bidayatul apa? Satu lagi, dia dua. Satu yang terbaru, yang kedua yang pondok tu. Ada diajar oleh Imam Ghazali. Begitu juga dalam kitab Siyarus Salikin pun ada. Syekh Abdul Samad Al-Falambani pun ada, saya pernah baca. Tetapi nak katakan ia sebagai hadis sahih, tidak ada. Bukan hadis sahih. Kita cek-cek balik, tidak ada hadis sahih. Cumanya itu doa yang dibuat oleh ulama ketika berwuduk dan dibaca ketika dalam hati. Belum basuh tangan, ya Allah, jangan kamu jadikan tangan aku ni tangan yang akan menyentuh api neraka-Mu. Jadikan tangan ini tangan yang menyentuh taman-taman syurga. Macam itulah. Saya tak ingat secara detail lah. Telinga pun sama, muka pun sama. Ya Allah, jangan kamu sentuhkan wajah aku dengan api neraka. Jadikan wajah aku ini wajah ahli syurga. Macam itulah lebih kurangnya. Itu adalah doa yang dianjurkan di dalam kitab-kitab tasawuf. Adakah ia satu yang wajib? Tak wajib. Yang wajib tadi sahaja. 4 basah, 2 kering. Itu yang wajib. Yang lain itu adalah anjuran ulama. Anjuran ulama supaya kita ni hadir hati ketika berwuduk. Kan ada, kita akan belajar nanti makruh wuduk, bercakap-cakap. Tengah berwuduk ni sempat lagi bergurau, ambil air pam kat kawan. Orang tua ni depan mata saya sendiri tengok. Tak kira lah mana-mana masjid ke surau, tak kira lah. Tengah berwuduk ni ambil. Aduh, umur dah 40 lebih dah. Waktu berwuduk, sedangkan itu benda yang makruh. Bercakap pun makruh, apatah lagi bergurau. Lagilah benda tu dimakruhkan. Guna air yang lebih pun makruh. Banyaklah benda-benda yang makruh, kita akan belajar nanti. Jadi untuk hadirkan hati kita ketika berwuduk tu, ulama anjurkan buat macam tu. Tapi kalau tak buat pun tetap wuduk kita sah jika kita mengikut rukun-rukun wuduk daripada awal tadi. Basuh muka sampai rata, basuh tangan hingga ke siku sampai rata, basuh kepala, basuh kaki sampai rata keseluruhannya. Settle lah. Doa lepas wuduk pun sunat, tak wajib. Kalau tak hafal, tak payah baca. Nak baca apa? Sebab tak hafal. Jadi tadi macam mana? Hukum dia itu adalah doa anjuran ulama supaya kita ni tidak melilau-lilau ataupun khayal kita berwuduk. Jadi dia anjurkan doa-doa dalam hati. Takkan nak baca kat mulut doa tadi. Habis bersembuh kalau tengah berkumur. Jadikan lidah aku ni ya Allah fasih untuk menjawab segala soalan muka nangkir mengajarlah doa tu. Yang kedua, tentang solat dan bersugi. Nabi SAW hadis sahih, memang Nabi SAW sebelum solat Nabi bersugi. Nabi bersugi. Itu memang hadis sahih. Sehingga kan Nabi SAW, saya tak ingat detail. Lau asyakku ala ummati la amarna bisiwak. Andaikan kama qalah, saya tak ingat matan secara tepatnya. Nabi SAW bersabda, lau asyakku ala ummati, jika aku ni tak nak menyusahkan umatku, la amarna, pasti aku akan suruh umatku ni bisiwak. Siwak qabla solah, sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang tu bersugi dulu. Itu ada hadis sahih. Tidak ada ulama pertikai tentang hadis bersugi. Itu memang sunat. Bersunat. Sunat yang dituntut sangat.
Sebab apa? Sebab Nabi hampir-hampir nak wajibkan supaya umat dia bersugi sebelum solat. Jadi kalau kita waktu mandi nak datang sembahyang subuh kita bersugi atau bergosok gigi, itu pun sama. Termasuk sebelum sembahyang tu kita gosok gigi tu. Gosok gigi tu dengan koget boleh ke ustaz? Ke wajib kena kayu sugi? Tak wajib pun dengan kayu sugi. Kita gosok gigi pun dikira dengan koget ke dengan dali ke, tak apa. Jika dapat juga pahala sunat bersiwak. Tidak ada masalah. Sebab zaman Nabi mana ada apa? Pasta ke panggil. Paste tu tidak ada. Jadi kita pun yang penting matlamat dia Nabi nak ajar supaya bersihkan gigi. Banyaklah hikmah segi kesihatan apa semua, banyak hikmah kita bersugi ni. Dan Nabi kalau boleh, sebab apa Nabi kata sebelum solat tu bersugi? Sebab waktu solat tu ramai orang yang berada di tepi kita untuk solat berjamaah. Kalaulah mulut tu bau, maka ia mengganggu saudara kita, sama ada di kalangan manusia ataupun di kalangan jin. Jin pun sama, ada majlis ni, cuma kita tak nampak. Kalau kita baca kitab Isa Dawud, dia bagi tahu, ada kata kamu melihat majlis jin di Masjidil Haram, ada satu tempat tu, saya tak ingat nama jin. Jin ni korin Nabi SAW, korin Nabi dah lama meninggal, tapi korin pendamping dia di kalangan jin. Kita semua ada korin ni, masih hidup lagi. Dia sedang mengajar di Bukit Jiak ke macam itulah di Saudi. Apabila dia dialog jin tadi daripada India bernama Mustafa, dialog dengan Isa Dawud, seorang wartawan Mesir. Dalam buku dia dialog dengan jin Islam, tak tahu betul ke tak, tapi buku tu adalah sampai sekarang. Dia kata kalau kamu melihat macam mana majlis jin pergi menuntut ilmu, pasti kamu akan pengsan. Nak bagi tahu betapa ramainya jin-jin pergi menuntut ilmu di Bukit Jiak tu bersama dengan korin Nabi, jin tadi korin Nabi SAW. Dah dia ni pendamping Nabi 24 jam. Semua hadis Nabi dia hafal. Segala riwayat hidup Nabi semua dia ingat. Ilmu-ilmu Nabi dia ingat. Jin ni umur panjang. Setakat 2-3 ribu tahun biasa tu. Biasa. Kita ni umur pendek. Jadi apabila kita solat, mulut kita berbau, bukan saja mengganggu di kalangan manusia, bau tadi di kalangan saudara kita, di kalangan jin pun akan mengganggu juga. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis yang sahih kata, makruh kita sembahyang selepas kita makan bawang putih. Bawang putih makruh. Sebab apa? Bau tu mengganggu. Adakah bawang putih tak boleh makan? Boleh makan. Tapi ingat, bukan saja bawang putih, segala benda yang menyebabkan bau busuk, minta maaf, sorry to say, rokok pun sama. Berkomor dulu, kalau boleh gosok gigi dulu sebelum sembahyang. Sebab dia mengganggu rakan-rakan kita yang tidak merokok. Kita sama game rokok tak apa, kosong sembahyang. Bau rokok. Tetapi kalau kawan kita tak sembahyang, kita baca Al-Fatihah tu menyebabkan bau mulut dia tu, bau menyebabkan something wrong. Sangka buruk sahabat kita yang sedang sembahyang. Oi, kau ni macam-macam. Tak kosong sembahyang, duduk sibuk mengata kita dalam hati, mengumpat dalam hati. Tak berdosa mengumpat dalam hati. Tapi siapa salah? Kita salah. Nabi mention dah, jangan kamu pergi solat apabila kamu makan bawang putih. Maksudnya bukan bawang putih, benda yang menyebabkan mengganggu hidung saudara kita. Bukan saja bawang putih, benda lain sama. Petai ke, jering ke, durian ke, yang menyebabkan mengganggu saudara kita ketika solat, maka dimakruhkan. Bukan haram, makruh. Makruh. Okey. Minyak wangi ni benda tu segi adatnya benda yang baik. Dipanggil ta'attar. Nabi ni suka ta'attar, suka beratar, berwangi-wangian. Walaupun macam tu, sebahagian orang yang tak boleh ni. Salah tak kita macam tu? Tak salah. Tak salah. Yang salahnya orang tu lah, dah tahu dah dia tak mampu nak hidup bawah ni, dia kena undur belakang ataupun jauh sikit. Tukar sah. Bukan marah. Boleh tak saya nak mohon tukar sah dengan kamu sekejap, sebab saya tak tahan dengan bau wangi macam ni. Tak sesuai dengan hidung saya. Tak sesuai. Menyebabkan saya boleh loya, muntah dan sebagainya. Tukar.
Sah, tak masalah. Tapi minyak wangi tu boleh tak? Boleh. Tapi pastikan betul-betul minyak wangi lah. Tapi walaupun kita rasa dah sedap dah minyak gaharu ke apa semua, tapi ada orang tak mampu nak bau benda tu. Jadi minta dia tukar soft, ataupun kalau ada orang belakang minta tukar belakang. Sebab yang menyebabkan terganggu khusyuk dia. Kita salah tak? Tak salah, sebab kita bukan makan petai. Kita hanya pakai minyak wangi. Tidak masalah, sunat. Pakai minyak wangi ketika solat adalah sunnah bagi lelaki, tidak bagi perempuan. Mereka perempuan di rumah. Perempuan tak boleh pakai minyak wangi ketika datang solat. Nak tutup bau busuk, hanya sabun saja. Sabun, pastikan baju dia softland, kain semayang dia, telekung dia softland, sehingga kan tak ada bau. Itu dibenarkan. Tapi sehingga menyebabkan lelaki berbau, itu ulama kata haram bagi perempuan. Lelaki dibenarkan pakai minyak wangi yang kuat-kuat sikit. Jangan minyak wangi macam perempuan, ambil di Zandra yang bini kita punya, oish, duduk sebelah pula, macam mau bini aku kan. Sunat bagi lelaki pakai bau-bauan yang keras-keras sikit. Oud, gaharu, kasturi, kasturi kijang. Yang tu sunat. Yang nampak keperkasaan tu. Ni apa dia? Strawberry. Aduh. Salah tak? Bukan salah. Cuma itu tidak melambangkan kelakian. Nabi suka pakai minyak bau, minyak wangi, tetapi walaupun Nabi tak perlu pakai minyak wangi. Nabi tak perlu pakai minyak wangi sebab Nabi pun dah wangi dah. Dah berapa puluh meter tu. Kalau Nabi lalu tu jauh lagi dah wangi dah. Dan budak-budak suka pergi terkam pada Nabi, ya Rasulullah. Sebab apa? Sebab Nabi budak-budak pergi dia akan pegang rambut. Pegang rambut kepala, pegang badan, peluk kayak kecil yang angkat dokong. Itu Nabi SAW dengan budak-budak. Lepas tu dia balik kat rumah, jauh lagi tu mak dia bau. Kau ada jumpa Nabi? Kenapa mak tahu? Bau daripada tadi lagi. Depan sana lagi aku dah bau Nabi. Mak dia tahu, dia jumpa anak dia jumpa Nabi sebab Nabi pegang, melekat pada ubur-ubur ataupun rambut budak-budak atau kanak-kanak. Tetapi Nabi pakai juga minyak wangi. Untuk apa? Untuk memberi panduan pada umat dia, hendaklah kita berwangi-wangian. Lelaki lah. Perempuan boleh, tetapi di rumah untuk suami. Special untuk suami. Tapi kalau untuk orang lain, sebahagian ulama kata haram, melainkan bauan yang tidak kuat. Bauan itu hanya dia sahaja yang bau. Dia pakai minyak wangi. Kalau dia cium macam ni, bau. Kalau saya duduk tepi dia, tak bau. Dia cium bau-bau, itu dibenarkan untuk perempuan. Tapi kalau sembuh kat pintu dah bau, itu haram bagi perempuan. Jika di luar rumah, nak pergi Everwin, BS, muka tak cantik tapi bau wangi, pun lelaki akan 3 kali tengok. Wangi ya? Faham tak Abang Razak? Alhamdulillah. Jadi begitulah. Tapi nak ikut satu persatu susah lah. Susah ke tak susah ke? Itulah hukumnya. Itulah hukum dia. Perempuan memang suka minyak wangi. Masalahnya terbalik. Laki pula tak suka. Bau badan tu hampak. Sepatut kita orang lelaki kena pakai minyak wangi. Belilah. Beli banyak-banyak. Bukan mahal pun minyak atas. Satu botol RM5 je. Kena suruh saya jual. Saya jual, dapat untung saya nanti. Ya, murah-murah RM5 tapi bau dia kuat. Bau kuat. Itu baru nampak kelakian. Ni bau strawberry, anggur, apple. Aduh, macam perempuan. Bau kuat-kuat sikit. Biar kita nampak jantan sikit. Jangan nampak macam kurang kejantanan. Pak Suka kuat sikit pakai minyak wangi, bau power. Okey, saya rasa setakat itu saja. Yang baik Allah Taala, yang tak baik itu daripada kelemahan saya. Minta maaf. Saya kata terkasar bahasa gurau yang menyebabkan terasa kepada tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.